Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini, saya ingin kongsikan resepi nasi lemak yang sedikit lain dari yang lain, iaitu nasi lemak ayam berempah dengan sambal santan. Untuk membuat nasi lemak, bahan yang kita gunakan ialah bawang merah, bawang putih, halia, daun pandan agar kita punya nasi lemak harum semerbak, jiran kiri kanan depan belakang, atas bawah bau, dan juga santan. Santan anda boleh guna santan yang anda perah sendiri ataupun santan kotak seperti saya lah. Okey, nak mudah guna santan kotak. Jom kita buat. Rendam selama lebih kurang 1 jam ataupun setengah jam agar dia mengembang sedikit. Setelah lebih kurang 1 jam, dia sedikit mengembang. Sekarang jom kita toskan dulu air, lalu basuh beras ni seperti biasa. Ni saya gunakan beras basmati, sebab itulah saya kena rendam dulu. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Oleh kerana saya guna beras basmati yang panjang tu, jadi saya kena rendam dulu. Kalau anda guna beras biasa, terus je tak payah rendam. Sekarang jom cuci beras seperti biasa, macam anda nak masak nasi biasa tu. Cuci selama beberapa kali. Pertama sekali masukkan santan. Macam santan ni saya gunakan setengah je. Kerana apa? Saya masak cuma 1 cawan beras saja. Jadi santan saya separuh. Okey, separuh lagi. Okey, kemudian saya akan tambahkan air. Sebab saya tak nak saya punya nasi lemak tu pekat sangat. Kalau dipekat, dia jelantah tau. Maksudnya ada rasa beras nanti masa saya masak. Sebab tu saya kena letak air sikit. Dan masukkan air. Kerana beras saya cuma 1 cawan, jadi saya punya air cuma 1,5 sajalah. Agar dia tidak lembek. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan 1. Separuh lagi adalah setengah. 2. 1,5, bukan 2. Tada! Sekarang kita nak ke langkah seterusnya, iaitu kita nak tumis ke semua bawang-bawang tadi tu. Minyak. Sedikit saja minyaknya. Okey. Masukkan halia. Daun pandan. Dan garam rata. Tumis bahan tersebut. Masukkan bawang putih dan tumis hingga naik bau. Masukkan bawang merah sekali dan tumis. Biasa bagi jiran kiri kanan depan belakang bau ke langkah yang seterusnya. Ni pun bau dia semerbak you. Kalau misalnya dah naik bau, boleh tutup api. Sekarang jom kita masukkan ke dalam kita punya periuk nasi tadi. Masuk je. Kemudian anda gaul rata. Gaul rata bagi sebati semua. Dan jangan lupa untuk masukkan garam secukupnya. Masukkan garam sikit. Dah siap. Sekarang jom kita kukus kita punya nasi lemak ke dalam pengukus. Okey, pengukus ni saya dah panaskan tadi sekejap. Kemudian tinggal masukkanlah kita punya periuk nasi tadi tu. Sebenarnya tak ada penutup pun tak jadi masalah Lalu anda tinggal tutup. Kita try dulu. Muat tak? Tak muat. Jadi ni kita cabutlah. Okey, jumpa lagi setelah 1 jam 45 minit. Agak lama memang agak lama. Untuk
untuk membuat sambal, bahan yang diperlukan ialah bawang merah 1 biji, sedikit halia, bawang putih. Bawang putih ni biar lebih kalau buat sambal. Sebab apa? Sedap kalau ada bawang putih banyak. Ikan bilis. Yang ini saya tak akan blend ikan bilis ni, tapi saya akan tabur je nanti. Dan juga cili kering 20 batang. Kalau anda nak masak lebih, bolehlah letak lebih. Dan untuk bawang ni saya akan bahagi dua. Yang ini saya dah asingkan, yang ni saya nak buat masak, yang satu lagi saya nak tabur di atas. Untuk sambal kali ni agak special. Kerana apa? Saya menggunakan santan. Santannya saya guna sedikit sahaja. Biasanya kan kalau kita masak sambal tak guna santan kan. Kali ni saya akan ajar anda cara nak buat sambal bersantan. Cili kering, bawang putih dan bawang merah. Lalu kita nak masuk dalam blender. Halia sikit. Kemudian masukkan sedikit air, sedikit je. Lalu kita tutup dan jom kita blender. Tuangkan sedikit minyak, sedikit saja. Lalu masukkan tadi cili yang anda dah kisar. Maaf ya, sedikit gelap. Maaf kerana sedikit gelap, kerana rumah saya lampunya mentolnya pecah. Tumis sehingga ia naik bau. Macam biasalah bagi jiran kiri kanan depan belakang bau. Baru ke langkah yang seterusnya. Kemudian anda masukkan santan. Santan ni tadi saya masukkan sikit dalam blender. Kerana apa? Saya nak kaut habis. Kalau bahan-bahan saya tu tak nak bagi tersisa, membazir. Okey, lalu anda kaut rata. Baunya ni harum sangat. Seperti ini penampakannya. Dia agak merah-merah cair seperti ni. Ni bau dia memang sedap. Kalau anda nak tahu, anda harus masaknya sendiri kat rumah. Anda harus mencubanya. Barulah anda dapat tahu kan. Betul ke saya cakap ni bau dia semerbak? Betul. That's why anda harus mencubanya. Ni berlemak santan kita ni. Kita punya sambal ni lain. Rasanya jauh lebih sedap lah menurut saya. Tapi orang cakap lain orang, lain seleranya kan. Tak tahulah, mungkin bagi saya ia sedap, mungkin bagi anda biasa-biasa saja. Tak ada paksaan untuk itu. Jika kita masak sambal, tidak sempurna jika tiada asam jawa ataupun asam keping. Anda boleh tambahkan. Okey. Lalu tinggal gaul rata. Masukkan garam secukup rasa, sesuaikan dengan selera masing-masing lah. Kalau anda suka masin boleh letak lebih. Kalau biasa-biasa, bergantunglah pada selera masing-masing. Masukkan MSG. Bagi yang menggunakan MSG, yang tak menggunakannya boleh skip. Kerana saya memang dari dulu pengguna MSG, jadi tak ada masalah lah untuk saya. Bagi yang tidak menggunakannya, anda boleh skip dan jangan komplain. Next, masukkan gula. Jika kita membuat sambal bersantan ni, ada lebih baik ia sedikit lebih manis. Kerana lebih sedap. Tapi janganlah terlalu manis-manis sangat. Pandai-pandailah anda anggarkan. Macam saya letak satu sudu sedikit saja. Lepas tu, bila anda dah letak, kalau misalnya kena dengan selera anda, adalah stop. Kalau misalnya terlalu manis ke apa ke, itu anda kena ni lah. Anda kena salahkan diri anda sendiri lah. Kerana kenapa letak banyak sangat. Saya cuma cakap ia lebih sedap manis. Bukan bermakna harus meletakkan dengan jumlah ataupun kuantiti gula yang tak ingat dunia. Next, masukkan ikan bilis, bili-bilisan ataupun orang Indonesia panggil ikan teri.
Ada yang tanya, masak sambal tak letak belacan ke? Tidak, saya tak letak belacan. Kalau anda nak letak belacan tak ada masalah. Saya tak nak letak belacan supaya saya tak nak sambal saya ni lebam. Warnanya lebam. Saya suka warna yang menyerlah gitu. Faham? Okey, dan last sekali kita tinggal taburkan bawang. Dan gaul rata. Masya Allah, bau dia. Ini biarkan seketika lalu siap untuk dihidangkan. Tada! Tada! Sambal saya dah pun siap. Sekarang kita tuangkan ke dalam wadah. Ini dia sambal bersantan saya. Ini sedap sangat makan nasi lemak. Bertambah lemak-lemak lah kita, ya. Untuk ayam, seperti biasalah sediakan daging ayam. Sediakan air rebusan, lalu saya masukkan halia. Kemudian saya masukkan ayam dan saya akan rebus ia selama beberapa minit. Di sini saya menggunakan serbuk halia untuk menghilangkan hanyir. Kemudian saya juga memasukkan lada putih. Sekarang saya akan gaul rata. Jika anda tidak mempunyai kesemua bahan ini, anda mungkin boleh tambahkan cube ayam ataupun penyedap rasa. Kalau anda nak cari bahan-bahan ni, boleh cari kat kedai RM2. Banyak kat kedai RM2 tu serbuk-serbuk ni. Sementara menunggu, okey, untuk bahan-bahan buat ayam berempah, bahan yang kita gunakan ialah bawang putih, sedikit lengkuas, diikuti dengan halia dan juga 3 sekawan tu iaitu jintan manis, jintan putih dan juga ketumbar. Kesemua bahan ini saya akan tumbuk sehingga separa lumat. Jom sekarang kita masukkan ke semua. Kita masukkan semua ke dalam lesung. Ataupun kalau anda malas nak tumbuk, anda boleh blend lah. Tapi menurut saya lebih sedap kalau anda tumbuk. Tumbuk dengan penuh tenaga. Masukkan garam dan MSG. Ni saya satukan je. Yang tak guna MSG boleh skip, dan sikit gula. Gulanya sedikit aja. Bagi yang suka manis boleh lah. Macam saya tak nak dia rasa manis. Saya nak ia secukup rasa saja. Semua ada. Ada rasa sikit manis, ada masin, ada lemak. Tumbuk. Kalau ada kunyit hidup boleh guna kunyit hidup, tapi hari ni saya malas nak pergi ambil sebab apa? Hujan. Ke tempat saya hujan, saya malas nak korek tanah sebab saya yakin akan banyak itu tentera di tanah. Meliot-liot badan dia. Okey, saya masukkan kunyit serbuk sebab saya malas nak ambil kunyit hidup. Gaul. Sekarang siap. Sekarang kita tinggal tunggu ayam kita je. Tadi kita dah rebuskan. Jom kita tengok apa keadaannya. Dah empuk ke belum. Okey, nampaknya ayam kita dah pun empuk sikit. Sebenarnya dia tak payah tunggu empuk pun. Saya rebus dia supaya bawahannya hilang. Kemudian saya ada letak sikit rempah-rempah tadi tu kan. Biar dia meresap semua masa saya rebus. Kemudian yang saya suka bila saya rebus dulu, nanti dalamnya masaknya sekata bila saya goreng. Kalau kita terus goreng kan macam mungkin dalamnya ada merah-merah. Saya tak mau macam tu. Sekarang jom kita angkat dan toskan. Ataupun kita akan lumurkan dengan kita punya rempah-rempah tadi. Jom. Sekarang kita kawat semua bahan-bahan ni. Bahan yang dah tumbuk tu. Kemudian anda masukkan ke dalam ayam kita ni tu. Ayam yang dah direbus. Lalu tinggal gaul rata saja. So kita perapkan ini lebih kurang 2 jam. Biar dia perap dengan sempurna. Lagi bagus kalau 1 hari.
Tapi kalau nak tunggu 1 hari, alamatnya kebuluh lah saya kan. Okey, jumpa lagi. Kejap. Lupa pula satu lagi bahan ni, iaitu serbuk kari. Masukkan sikit serbuk kari agar dia ada rasa kari-kari gimana gitu. Dan juga kalau ada serbuk cili, boleh masukkan serbuk cili. Okey dah. Jom. Kali ni betul ni. Jumpa lagi 1 jam kemudian. 1 jam. Mari kita tengok nasi kita. Wow. Tengok ni, nampaknya nasi saya telah pun mengering dan masak dengan sempurna. Sekarang jom kita cuba dulu. Betul ke dah masak ni kan? Kita nak tahu jugalah ke jelantah ke. Nampak tak? Jangan lupa dia gaul-gaul agak sebati juga. Okay. Saya cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, betul-betul dah masak dengan sempurna. Sekarang kita boleh tutup dan siap untuk dihidangkan. Tapi kita kan nak tunggu ayam kita ni masak kan. Jadi kita tunggulah 1 jam lagi. Lepas tu barulah kita goreng ayam kita, lalu siap untuk hidangkan semua hidangan. Kita punya nasi lemak, kita punya ayam, kita punya sambal kan. Bye-bye awak. Cuba 1 jam lagi. Ini ayam kita tadi yang kita telah perap. Sekarang jom kita goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ke semua ayam-ayam kita tadi dulu. Lalu kita goreng sehingga ia kekuningan. Kita goreng. Ini baunya sangat harum. Dan jangan lupa untuk balik-balikkan dia agar ia tidak hangus. Jika misalnya ayam anda telah masak dengan sempurna, garing dan juga dah berubah warna macam ni, sekarang jom kita teruskan lalu siap untuk dinikmati. Jom kita hidangkan. Alhamdulillah, siap sudah nasi lemak saya. Sekarang saya nak letakkan sambal santan yang telah saya masak tadi tu. Wow. Kemudian ada ayam yang saya dah goreng tadi. And ada ikan bilis saya sempat goreng tadi. Dan juga ada timun. Perfect. Menurut anda bagaimana? Saya harap anda suka dengan video kali ini. Saya harap anda dapat cuba resepi nasi lemak yang lain daripada yang lain ni. Okeylah guys, sampai di sini je video kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.